Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammim bil khair. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, sungguhnya dialah yang menjadikan adanya mati dan hidup untuk menguji sejauh mana di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan sesungguhnya Allah lah Maha Pengampun. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala. Kasih yang dihormati Tuan Imam, Tuan Pengurusi, saf-saf pimpinan masjid, muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan selamanya lah kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinannya, dengan rahmatnya, pagi ini dapat kita bertemu dalam majlis ilmu, sambungan daripada kionya, sambungan daripada malam tadi lah, kuliah maghrib. Dan jangan lupa kita panjatkan juga kesyukuran tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam dan nikmat iman yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan ianya berkekalan sehingga kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira tadi pagi tak, kita tengok subuh pagi tadi suhu kalau ikut dalam kereta lah 16 Celsius. Tak? Saya kata kalau hari ni adul dua saf tu kira hebat lah. Kita tengok ramai yang datang pagi ni, Allahu Akbar. Boleh tempuh sejuk, bangun pagi, boleh datang jemaah masjid ni kira. Kan? Hebat lah. Boleh masuk syurga tanpa dihisap ni. Main-main tu. Kan? Kat Kuala Lumpur tu, kat kampung, kat Kedang, bukan sejuk mana pun pagi kan. Kau main panis lagi, tidur malam pun berlengeng, tak pakai baju tu. Kan? Tu pun malam tak boleh tidur, subuh tak bangun. Ni tidur kau main sedap lagi, tak pakai aircon lagi kan. Bapak sejuk ni. Tiba-tiba pagi boleh bangun subuh, okey, hebat lah tuan. Dapat lawan nafsu tu. Batu Allah SWT sebut tadi kan. Allah SWT beritahu, aku akan mati. Mati dulu. Sebab nak tunjuk kekuasaan Allah SWT ni, takat hidup ni senang je. Mati tu dulu. Ada mati, ada hidup. Untuk nak tunjuk, nak tengok sejauh mana di kalangan kamu yang lebih beriman. Dan di ujung tu Allah SWT tutup dengan Dia tu Maha Pengampun. Mana saya sebut malam tadi kan, sekiranya kita ni penuh dosa kita seluas lautan. Kalau kita bertaubat, Allah buka pintu taubat ni, pintu pengampunan seluas langit, tuan-tuan. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah hari ini Sayyidul Ayyam, ya, hari ini penghulu segala hari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Ayyami yaumul jum'ati. Maksudnya dia kata penghulu segala hari pada hari Jumaat, ayat itu hari Jumaat, dan yakni hari yang lebih afdal daripada segala hari. Mana Jumaat ni hebatlah. Dia macam ada tu, tapi bukanlah tujuan nak hurai pasal hari Jumaat yang jadi tazkirah lain belakang kan. Jadi tak masuk tajuk belakang, tak habis tajuk kita bincang semalam. Cuma nak cerita hari Jumaat ni hebat. Bila hebat tu makna macam ada dalam tu. Bila Allah SWT, Nabi SAW sendiri angkat, beritahu hari Jumaat ni hebat, makna hari Jumaat ni memang macam-macam ada. Jadi kadang-kadang kita tak apa nak perasan kelebihan hari Jumaat ni, kita tak tahu je kan. Tak apa yang tahu hari Jumaat dah dapat macam semalam kita sembang kan, PKP, masa musim PKP lagi tak reti. Sampai tanya anak, hari ni hari apa? Hari Jumaat pun dah tak kenal dah, bahasa tak sembahyang Jumaat. Kan? Jadi tak tahu dah hari apa. Tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sebab tu saya sebut tuan ya, kita hidup atas dunia, kalau kita tak ambil peluang, kita tak ambil segala ruang yang ada, kita menyesal. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala akmaru ummati wa baina 60 wa 70 ila 70. Atau kama qala hadis sahih riwayat Ibnu Majah.
Kata Nabi SAW, ya, akmaru ummati wa baina sittin ila sab'in. Umur umat aku, umur umat aku antara 60 70. 60 70 tahun. Tak lama, tuan-tuan. Lalu kata sambung Nabi, wa aqalluhum may yajuzu zalik. Namun tak ramai yang melepasi umur 70. Nampak? Sebut tu Nabi SAW kunci siap. Namun tak ramai. Mana tak ramai lah, lebih 70 tu. Umur 60 tu standby lah. Standby. Nampak? Umur 60 standby. Dia kira 55 nak keluar duit DPF dia kira. Berapa lama lagi umur 55 dia kira? Dalam 7 tahun dah. Frame tu. Apa APF ni statement tu? Pasal nak keluar dah, tak lama lagi kan dah dikira macam tu. Jangan kan. Umur asyik-asyik 60 70 kata Nabi SAW. Tuan-tuan, Tun Mahathir kan. Allah SWT rezeki kena, tuan-tuan. 10 Julai itu hari 95, tuan-tuan. Oh, hebat. Kita dah ramai ni belum tahu boleh sampai umur 95. Betul tak? Sampai umur 95 satu hal. Dia 95 boleh naik bersikar, tuan-tuan. Boleh kayu bersikar lagi. Hebat. Rezeki ni rezeki kita cerita. Yalah, baik-baik lah kan. Kita kena sebut baik lah. Rezeki dia, tuan-tuan. Kita 95. Kalau sampai umur 95 pun belum tahu boleh kayu bersikar. Sekarang ni pun sebut nama anak terabur. Kan? Kalau anak lima dia panggil. Nak panggil seorang kan, 5 nama dia sebut ni. Kalau umur 95 saya sulat nama bini pun lupa. Dan Allahu Akbar. 95 tahun hebat. Saya jumpa dia masa 5 tahun lepas, lagi 4 hari nak masuk umur 90. Itu kita jumpa dia pasal pertemuan atas isu Felda. Dan kita jumpa dia di Yayasan Perdana Persilapan Raya. Allahu Akbar. Dia bercakap tu, tuan-tuan, seolah-olah macam masa dia Perdana Menteri keempat tu. Dia cerita pasal Felda ni satu-satu daripada zaman Tun Abdul Rahman masuk zaman Tun Abdul Razak. Cerita satu-satu ni kita dengar ni nganga, kita budak muda bawah umur. Tengok dia bercakap tu, pemikiran dia tu, peletak dia bercerita tu satu fakta dia cerita. Dan dia cerita tu kita mudah faham. Ni kelebihan lah Allah SWT bagi nasib-nasib lah kan. Kita kadang-kadang tak salah kata umur 95 tak. Kadang 45 pun merapu-meraban dia cerita. Kahwin pun, tarikh kahwin pun ada lupa. Allahu Akbar. Dan sebab tu kata Nabi SAW, ikat tu, wa aqalluhum may yajuzu zalik. Namun tak ramai yang melepasi umur 70. Tempat tu kena ingat. Sebab tu saya sebut, mati semua orang kena lalu. Hatta Nabi-Nabi Rasul-Rasul SAW dulu semua melepasi, semua mati. Tuan, cuma bezanya Nabi-Nabi Rasul-Rasul SAW ni dia ada kelebihan. Allah SWT bagi dia, dipanggil khiyar. Maknanya dia boleh minta tangguh mati tu. Boleh minta tangguh, tuan. Tapi khusus pada Nabi-Nabi Rasul-Rasul SAW. Rasul Melayu tak masuk dalam senarai. Itu pun tak apa, dia dah letak jawatan Nabi dah, tak ada dah lah. Pencen pun hilang. Boleh pula letak jawatan Rasul Melayu. Pelik tu. Ramai pula percaya tu. Allahu Akbar. Boleh, tuan. Cuma saya sebut tadi khusus pada Nabi-Nabi Rasul-Rasul SAW. Kalau kita Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala bagi kita peluang, la ilallah. Kalau minta tangguh, memang tak ada mati tu. 300 tahun tak mati tu. Jenuh kerajaan nak bayar pencen. Sama malaikat mau datang tanya, minta tolong datang tahun depan lah. Dan anak yang tua baru nak masuk universiti tu, sembang lagi tu. Allahu Akbar. Dan Nabi Daud, macam Nabi Daud AS boleh sembang dengan malakul maut. Dan satu hari Nabi Daud tengah duduk, tiba-tiba datang malakul maut. Kata Nabi Daud AS, aku tak pernah nampak kau ni siapa tu? Dia kata, aku ni orang yang tak takut dengan pemerintah, tak takut dengan gaji-gaji. Tidak ada bangunan yang mampu menahan aku daripada masuk. Dan aku tak makan rasuah, lebih-lebih lagi daripada kedai mesin kuda. Contoh kan. Makan contoh pula. Aku jenis tak makan rasuah. Lalu kata Nabi Daud AS, kalau macam tu kau ni malakul maut.
Jadi hari ni kau datang nak jumpa aku ni, nak ambil nyawa aku kau. Tak ada datang hari ni nak nyembang yo. Nampak? Nabi Daud boleh nyembang tuan dengan malaikat maut. Kita agak kalau nyembang boleh nyembang dengan malaikat maut agak macam mana guys? Baru boleh ambil gambar dengan exco je, combination lagi. Habis grup WhatsApp dia hantar gambar. Baru ambil gambar dengan exco. Exco tu haram tak kenal dia pun. Cuma ambil gambar selfie dengan exco, combination lagi. Ya, ni kalau boleh sembang dengan malaikat maut agak macam mana kedai kopi. Kau tak kenal ni? Kau tak kenal? Malaikat maut ni kata main tu. Allahu Akbar. Jadi satu hari sembang, lalulah pertemuan tu banyak kali. Dan akhirnya kata Nabi Daud AS, dia kata kau besok satu hari, kalau kau nak datang ambil nyawa aku, dia tu, engkau bagi tahu aku dululah, bagi aku peringatan sebelum nak ambil nyawa aku. Kan? Jadi senanglah aku nak standby. Kata Nabi Daud AS. Kata malaikat maut, ya boleh insya-Allah aku akan beritahu kau. Lepas tu malaikat maut pun balik tinggalkan Nabi Daud AS. Duk lama, tunggu tak datang-datang. Bimbang kata, Nabi Daud AS kata, mana ni tak datang-datang, kata kau department kau kan. Kau GPS rosak ke mana tu, contohlah. Kalau bahasa kita dah faham tak datang-datang lama, tak datang-datang. Tiba-tiba satu hari muncul malaikat maut. Assalamualaikum kata. Waalaikumsalam. Lama tak datang kata. Kata, hari ni datang macam mana ni? Hari ni aku datang nak ambil nyawa kau, kata malaikat maut. Kata Nabi Daud AS, bukankah aku sudah bincang, aku dah tanya, aku dah sebut dengan kau sebelum kau datang ambil nyawa aku. Datang ambil nyawa aku ni, dia kata bagi aku peringatan, senanglah aku nak standby. Kata malaikat maut, bukankah aku sudah bagi peringatan kepada kau? Bukankah rambut kau dulu yang hitam sudah menjadi putih? Bukankah dulu kamu gagah, sekarang kekuatan kamu sudah makin merosot? Bukankah dulu kamu sihat, sekarang kesihatan kamu semakin merosot, semakin kurang? Bukankah jiran-jiran kamu sudah banyak yang meninggal, yang mati? Itulah dia peringatan. Mbak, mudah yang malaikat maut sebut. Mbak, jadi kita ni kadang-kadang bila sebut benda tu jadi kat keliling kita tak perasan. Kan? Lo upah anak cabut uban. Tu tak tahu nak mati tu tanda nak mati. Bila sahabat-sahabat kita hantar dalam grup WhatsApp kan ada meninggal, kita innalillah wa inna ilaihi raji'un. Itu pun kadang-kadang tak sebut, hantar stiker je. Kita tak ambil pengajaran. Sebab tu kata Nabi SAW, kafa bil mauti wal adhan wa izan. Cukuplah, dia kata, cukuplah mati tu menjadi penasihat ataupun peringatan kepada kita. Entah keliling mati kita, besok kita tengok kita pun akan mati juga. Allahu Akbar. Sebab tu kita ni tuan, kalau macam Nabi Musa dulu, Nabi Musa AS yang main dia lempang malaikat maut. Main tu. Ada setengah riwayat kata rosak mata, ada setengah riwayat kata tercabut mata. Bersih dia tuan-tuan. Dia memang kalau duduk Mekah lama, tuan-tuan boleh kenal tu Arab. Kau tengok muka Arab tu, tuan-tuan tahu. Ini Arab, yang ni Mesir, yang ni Kuwait, yang ni Arab Saudi. Boleh kenal muka. Mula-mula datang tak perasan, semua sama je. Tapi lama nampak tu, kalau Mesir tu memang jenis kasar sikit. Dia kalau naik bawa bas kan, atas divider selambur dia balun. Memang dia kasar, jenis kasar. Nabi Musa AS. Main tu. Kalau jenis bercakap banyak tu Yaman namun. Yaman. Selekeh tu Yaman. Yaman saya pergi baru ni. Yaman dia jenis menyembang kerja dia. Jenis Yaman, orang Yaman. Dia bercakap tu macam kita faham lah bahasa dia tu. Sepanjang jalan kalau naik taksi tu dia bercakap kerja tuan-tuan. Allahu Akbar. Betul kata Nabi SAW, Al-Qais man dana nafsah. Orang yang bijak ni, orang yang cerdik ni siapa? Orang yang sentiasa muhasabah diri. Kata Nabi SAW, orang yang bijak, orang yang biasa, yang selalu muhasabah diri. Kita kadang-kadang nak tidur malam, kita fikir tak, hari ni daripada pagi tadi apa yang aku buat? Daripada pagi tadi apa yang aku buat untuk mendapat keredaan Allah SWT? Bukan kira nak cari rezeki. Cari rezeki kerja memang kerja lah. Kerja tu tak kerja. Tapi kita, apa yang kita buat daripada pagi tadi? Kita tengok apa aku pagi tadi mengaji, semayang subuh dengan kuliah, lepas tu mengaji sikit, sekejap lagi semayang duha, pergi kerja kan. Ni kuliah subuh ambil kau apa ni? Bukan kerja ke ini? Kan tuan ya, kan fikir hari ni apa yang aku nak buat, apa yang aku dah buat hari ni.
mengaji berapa banyak aku, zikir berapa banyak aku. Berapa banyak aku dah zikir hari ni. Aku semain sunat berapa kali. Kan? Kenang tuan-tuan. Sebab tu kena banyak. Bila orang muhasabah diri ni, dia sudah sedekat dengan Allah SWT. Sebab tu kata dalam satu Allah SWT sebut, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kata orang-orang, wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur, hendaklah bertakwa, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat. Ni ayat muhasabah diri. Dan hendaklah wa tanzur nafsum, hendaklah kamu perhatikan, hendaklah perhatikan apa yang telah kamu perbuat untuk hari esok, hari kiamat. Makna ma qaddamat lighad, mana untuk hari esok, hari kiamat, apa yang kita dah buat, apa persediaan kita. Ni kita tahu dah ni, kita besok akan mati. Kita tahu dah. Kalau orang tak mengaji tuan-tuan, macam mana dia nak tahu kan? Dia tahu besok dia tengok orang mati, tak ada mana, tak ada apa pada dia. Tak ada apa pengajaran pada dia. Mati lah. Tu saya sebut PKP ni kan. PKP ni patut kita kena banyak muhasabah diri masa PKP ni. Tuan-tuan, saya tengok ada satu rancangan bisnes tu, dia sebut, dia kata kita ni kalau nak survive lah, kalau kita nak ni, dia kata paling-paling tidak kita kena ada simpanan 6 bulan dia tu. Simpanan dia apa? Simpanan yang mana kita belanja setiap bulan tu lah. Contoh saya kata, contohlah saya bagi contoh 2,000. Kita bayar rumah, bayar kereta, belanja anak sekolah, belanja dapur, duit kutu, duit keluar momo, semua situ tu. Contohlah kan. 2,000 sebulan kita belanja tu. 2,000 tu lah dia kata kena ada simpanan dalam masuk 6 bulan. Baru kita boleh survive nak hidup ni, dia kata. Dia sebut ni pakai ekonomi lah, dia pun tak tahu agak rezeki dia pun Allah bagi kan. Tapi tak apalah, perancangan dia punya perancangan dia tu, dia ajar gitu. Betul lah tu. Tapi tuan-tuan, agak-agak orang Malaysia ni agak-agak ada agak punya simpanan 6 bulan, agak-agak lah. Tuan-tuan tak apalah yang mana kerja kerajaan, tak apa tuan. Dan yang mana kerja kerajaan kalau boleh minta PKP 2 tahun. Kan? Pasal gaji ada kan. Ini yang kerja gaji bulan, kerja gaji hari, yang ada projek tak ada, yang tak ada projek tak ada kerja, macam mana? Bekerja bergantung pada projek. Tuan-tuan, handphone saya ni macam nak pecah ni. Orang minta sumbangan, ustaz minta pohon sumbangan gitu, gini macam minta tu. Alhamdulillah lah bulan puasa tu, bulan puasa, sebelum bulan puasa saya buat 3 kali siri bantal sumbangan. Tapi tak bagi duit. Tak bagi duit, saya bagi barang-barang makan. Bagilah boreh kan, gulu, macam lah. Ada yang pampers, susu budak pun ada. Kau bagi duit payah kan. Lain pula dia beli kan. Baik bagi barang makan. Puas hati. Kita puas hati, kita pun tak sangka buruk kat dia, dan tentu dia makan. Dia nak jual tu dia bermasalah kan. Cuma bila yang kita bagi ni pun, Nabi SAW ajar kita supaya yang bagi pun sabar agak. Kan? Bagi ni sabar. Kita yang nak bagi, nak menyumbang ni pun sabar. Sebab saya pun amanah orang, orang bagi, kempen kita kempen, dan orang bagi kita sampaikan. Ada yang terima bantuan ni pun tuan-tuan, kadang mengadu orang, pun ada orang dah minta pampers. Kita belilah pampers, takkan kita nak ikut seorang nak tanya apa, kau nak pakai brand apa, kan? Dah dapat tu, ustaz saya tak apa ni, anak saya tak boleh pakai lah pampers ni. Sakit ni hati. Tengok. Tengah susah ni sapulah, jangan pakai plastik sudahlah. Yang dia ada pampers jalan. Kita bagilah beras kan. Beras ni tak makan, nak makan beras yang Allahu Akbar. Main tu lambang naga tak nak dia. Allahu Akbar. Kena sabar tuan bagi. Tuan-tuan, tapi adakah mereka umat-umat Islam ataupun yang ambil iktibar daripada kesulitan yang mereka hadapi masa PKP? Tak ada tuan-tuan. Sebab tu kalau tidak, Malaysia ni tak adalah tempat ke dunia nombor 4 tuan-tuan. Nombor 4 dalam dunia, negara yang paling tinggi orang melayari laman web porno. Tak bangga ke tuan-tuan? Dunia nombor 4 tu. Asia nombor 1. 84% rakyat Malaysia bulan pertama PKP. Tuan-tuan bayanglah. Allahu Akbar. Kan? Duduk rumah tak ada apa nak buat.
Kan? Duk tak ada apa nak buat, handphone dekat tangan tu lah kerja nampak? Jangan buat pasal kan. Lepas tu kata kalau kita ambil daripada segi positif, yalah betul lah, kalau nak ikut tu lah kata sebut kan, banyak yang minta bantuan, ustaz-ustaz pun jangan main tuan. Ada yang bawa grab food pun ada. Bayangkanlah tak kuliah 4 bulan tak kuliah tuan. Kalau sebulan ni boleh gagah lagi, sampai 4 bulan ni Allahu Akbar. Dia sebut kan, minyak petrol memang turun harga, tapi yang habis ni minyak masak. Pasal itu tak berjalan. Pergi pasar raya tu belanja, biasa sebulan sekali, sebulan 3 kali belanja. Nak marah anak-anak tak boleh, dia nak pusing-pusing situ kan, nak main mana lagi, dia tak boleh keluar. Tuan-tuan ni mungkin lah, mungkin tak boleh keluar, memang tak boleh keluar rumah tu. Dia pusing-pusing situ, pusing-pusing situ. Peti ais rumah tu nasib baik buat pakai besi. Kalau buat pakai kayu lama terlangkup dah. Kan? Pergi main dapur, buka peti ais, bam tutup, tak dapur, bam tutup, bam tutup. Main-main tu anak, ustaz-ustaz anak ramai kan. Ustaz-ustaz ni anak ramai 7-8 anak bayangkan tu. Allahu Akbar. Bini kita pun bulan pertama PKP tu kemain lagi tu kan. Pagi tu sarapan, tengah hari kan masak tengah hari. Petang pula ada high tea pula dengan goreng keripap lah macam dia goreng. Malam kan makan malam. Nak tidur tu kadang-kadang pun ada lagi memakan sikit-sikit lagi. Bulan pertama je. Bulan kedua tak ada dah. Lepas subuh kau membutur dia tu. Tidur dulu dia tu. Sekarang Zuhur kan bangun baru sarapan. Makan tengah hari kompet kan. Pukul 4 petang kan makan tengah hari. Kan? Makan tengah hari. Dah kau nyang budak tu kan malam tu kan makan ringan. Pukul 10 pintu dapur dia tutup dengan tip tu merah putih tu. Tarik. Dia siap. Pangkah. Tak ada dah masuk dah. Nak melalingkan kau gila aku dia tu. Mak, bini kita pun. Yalah nak marah dia tak boleh kat. Macam singo kat rumah tu hari-hari ya Allah tuanku. Nak keliling tu nak macam tu. Nak marah pun tak boleh. Sebab tu kalau kita ambil daripada segi positif, tengok, inilah masa dia kita nak tasmik anak-anak kita punya bacaan Al-Quran. Masa ni lah kita nak cek anak kita semayang macam mana. Masa ni lah kita nak tengok anak kita punya ibadat, wuduk dia macam mana. Kadang-kadang kita ni kan, kita sebelum ni kita semua serah pada cikgu kafah ya. Semayang ke, ngaji ke apa semua serah pada cikgu. Bila anak kita bangang mengaji, kita marah cikgu. Apalah sekolah agama ni, anak aku sampai sekarang tak kerti mengaji, pada anak dia memang bangang dah. Ceklah. Cek anak-anak memang dah masuk tu, kita pun tak ada gimana kan. Ceklah anak-anak memang bacaan. Besar dia mengaji depan kita. Lah kan nak tengok TV, nak tidur ke je. Tuan-tuan, tidur dah lama penat tuan-tuan. Letih tidur dah lama ni. Kan? Cek. Tengok wuduk tu tuan-tuan. Kadang kita tengok ni Allah Akbar, wuduk pun terabur. Ajar wuduk macam mana. Sebab kadang-kadang kita ni dah tua-tua ni pun kadang-kadang wuduk tak selesai lagi. Sebab tadi tengok kat kolah tempat ambil semayang, rasa nak tegur je kan, rasa nak tegur kadang kecil hati kan. Dah tua-tua tengok ambil wuduk lebih kurang. Ada yang was-was. Allahu Akbar. Tuan-tuan, was-was ni kata Nabi SAW, nama syaitan yang duduk dia kalau kita semayang ni kita was-was kan. Syaitan tu nama dia khinzib, bukan khinzir. Khinzib. Dia was-was ni jadi 3. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, jadi 3 jenis. Bila semayang tu, yang pertama ni dia panggil bisikan. dia panggil apa? Kita bisikan. Dia bisik kita ni bisik benda-benda dunia ni lah. Tak percaya tuan-tuan, kalau hilang kunci ke, terlupa mana kunci letak apa semua kan, ambil wuduk semayang 2 rakaat. Takbir pertama tu Allahu Akbar. Allah kat caution baru ingat, ayolah kat caution. Habis jumpa. Tidak cari habis, bergaduh laki bini cek kunci motor tak jumpa. Pertama. Yang kedua dia panggil bisikan yang mendorong kita kepada syahwat. Yang ini insya-Allah macam kita ni boleh kontrol. Insya-Allah. Biasa kita boleh kontrol. Tak? Bisikan. Bisikan, minta maaf, bisikan kebenaran yang mula-mula tu. Bisikan kebenaran ni kacau itu. Kau betul ke Islam ni? Kau semayang apa dapat? Dia bisik kat telinga gitu. Bisikan kedua tadi bisikan syahwat. Bisikan syahwat ni insya-Allah kita boleh tepis. 2 ni kita boleh tepis insya-Allah. Bisikan yang ketiga ni kacau kita ni. Kacau, tuan, yang bisikan yang tadi tu. Kadang-kadang tu semayang Zuhur tu kan, 3 kompet, 3 dia mula tuan. Jangan kacau je. Tak usah ada buat warak lah, ustaz pun sama.
Jangan bila time dia kacau tu jangan buat puasa. Lepas tu kalau gitu terlupa rakaat, kata ambil yang kurang. 3 ke 4, ambil 3. Kalau kata lebih, itulah rezeki daripada Allah SWT. Allah berezekikan begitu. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Lepas tu kata Nabi SAW, kalau dikacau tu ludah 3 kali ke kiri tengah semayang. Bukan ludah betul-betul, syarat tu menyanyi orang sebelah kan, berkahak bagai tu. Kan? Jangan maksud sebab tak, ini berkait dengan amalan tuan-tuan. Kadang kita dah tua pun kita tak boleh nak beza, tak boleh nak jauh. Kalau di kolam tempat semayang dia panggil al-walahan. Di kolam wuduk tu. Syaitan jenis nama tu. Dia kacau gitu. Kadang ambil situ siku tak kena, datang balik ambil lagi wuduk kan. Sudah dengan dia dalam kolam tu kali. Yo, Allahu Akbar. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu tuan-tuan, kata Nabi SAW, al-qayyis man dana nafsah. Apa? Orang yang cerdik, orang yang selalu muhasabah diri. Masjid ni pun insya-Allah tahun depan tak payah ambil imam luar dah. Sebab semua ni bulan puasa baru ni dia melahirkan ramai imam-imam ni yang bertauliah. Enggak. Kalau sebelum ni masjid ambil imam import salah, imam tempatan pun salah, yang imam hafiz pun salah, baca panjang salah, baca pendek salah, baca juzuk amma salah, semua salah. Dia kira nak komplain dia. Dia panggil juri awam. Yo. Hari tu bulan puasa, dia kena jadi imam kan. Bulan puasa jadi imam tarawih kat rumah. Mana ada tarawih kat masjid? Ada masjid kan? Ada kan? Mana ada? Semua buat kat rumah. Makmum dia anak-anak dia. Itulah kuliah kulallah, kuliah kulallah. Anak sampai tegur, abah tak ada surah lain tu. Tu pun kuliah ataupun tak jumpa ujung kadang. Lakum dinukum waladin tak jumpa. Pusing situ. Yang bestnya lagi best, kalau dia balik kampung rumah mentua kan, terus PKP, tak boleh gentah negeri, jahanam. Bulan puasa pak mentua senyum. Jadi imam. Rakaat pertama baca kunut tuan-tuan, bulan puasa tarawih main-main tu. Allahu Akbar. Masa ni tuan-tuan, betul jadi tahun depan insya-Allah. Buatlah apa pun orang tak komplain dah. Pasal dia tahu payah jadi imam, jangan main tu. Ingat senang jadi imam tu. Jangan buat pasal kita komplain pandai dah jadi imam. Sila. Dia tolak orang, dia suruh sila. Dia tak jadi. Kan semua orang boleh jadi imam. Jangan buat pasal saya gigih kalau jadi imam. Meletak jadi imam main tu. Allahu Akbar. Waktu muhasabah diri. Kata Nabi SAW, kita banyakkan muhasabah diri. Itu orang cerdik. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk bekal selepas mati. Yang kita sebut tadi. Buat amalan selepas mati. Tuan-tuan, kita kalau salah tuan-tuan, salah pilih itu ni, kita masuk neraka tu, la yamutu fiha wa la yahya, kena ingat tu. Tidak pula mati dan tidak pula hidup. Duduk dalam neraka tu tuan-tuan. Nak kata hidup tak macam orang hidup. Kena seksa hari-hari. Nak kata mati, tak mati-mati kena seksa. Main tu. Tuan-tuan, macam mana nak adab tu hari-hari? Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nazidat juluduhum ba'dalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Kata Allah SWT, sesungguhnya innal ladzina kafaru bi ayatina, siapa dia orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Makna penerangan Quran, hadis semua tak pakai, dustakan. Saufa nuslihim nara, kata Allah SWT. Ini ayat direct, tak payah tafsir dah, terus masuk hantar dalam neraka. Kata Allah SWT, kullama nazidat juluduhum ba'dalnahum juludan, dan setiap kali hangus terbakar kulit mereka, diganti dengan kulit yang baru. Kulit kita ni terbakar hangus ni, bila dah dibakar oleh api neraka kan, hangus tu ganti baru. Ba'dalnahum juludan, supaya apa? Ghaira liyazuqul azab, supaya dia rasa azab yang Allah SWT beri. Sebab tu fizikal orang neraka ni, ahli neraka ni besar-besar. Sebab tuan, ayat ni ayat sains tuan. 1400 tahun dulu Quran dah beritahu dah. Sebab ni
Sakit-sakit ni yang kita rasa sejuk, sakit panas apa semua ni, kulit kita yang bagi isyarat pada otak. Sebab dekat kulit kita ni ada sensor. Dia yang beritahu sakit hantar ke otak. Bila kena kat kulit, kulit kan, bukan daging. Daging tak ada apa dah, kulit. Sebab tu fizikal orang-orang ahli neraka ni besar-besar kan. Sebab bila lagi besar, lagi sakit. Tuan-tuan bayangkanlah ahli neraka ni bahu kiri nak ke bahu kanan, naik kuda 3 hari perjalanan tu, nak nyampai tu. Kuda yang paling laju ditunggang tu 3 hari perjalanan. Dia tak ada ambil kuda yang lelah sakit kuku, tak ada tu. Kuda 3 hari perjalanan. Tu tak sebut dalam hadis singgah RNR ke apa tu, tak ada tu. 3 hari nak nyampai bahu kanan. Punya besar tu. Telinga ahli neraka 70 hasta lebar. Satu hasta berapa? Ni, satu hasta tak? 70 hasta. Bayangkan. Gigi geraham ahli neraka besar bukit Uhud. Allahu Akbar. Kita pergi Madinah ni. Balik tu, Ustaz, alhamdulillah lah Ustaz, dia tu. Tadi dapat lah panjat bukit Uhud dia tu. Saya cakap tu biar bona je. Betul Ustaz, alhamdulillah lah. Bukit Uhud belah mana tu? Lain sebelah masjid tu lah dia kata. Saya kata yang itu bukan Bukit Uhud je, itu Bukit Manah tu. Bukit Uhud yang melintah jalan tu nampak warna merah tu. Tu bukit. Yo kok iyo lah kata. Nampak. Aduh ingat semua pergi tu reti tu. Tuan. Tuan, besar gigi geraham. Ahli neraka ni, tuan, besar Bukit Uhud. Besar tak besar lah tuan. Allahu Akbar. Dan kulit dia pula, kulit ahli neraka ni tuan. Toba kulit ahli neraka ni 3 hari perjalanan. Dalam hadis tak tulis naik apa. 3 hari perjalanan kulit dia tebal. Tak cerita naik bas, naik taksi, naik Grab, LRT semua tak cerita itu. Dan bayangkan, Allahu Akbar, ni Allah nak bakar dalam neraka besok. Ahli neraka ni kan. Setahan ke gitu. Sebab tu sekarang ni saya sebut kan, dia boleh pakai mask ni, tapi dia tak pakai tudung, sedangkan api neraka 70 kali lebih panas daripada api dunia. Sebab dia tak takut. Yang dia nampak 1000. Dia nampak 1000 denda tu. Yang dia tak nampak ni, api neraka nak bakar dia besok, dia tak nampak. Sebab tu dia tak isyak, tak pakai tudung, tak apa. Tapi dia kejarkan pakai mask ni. Allahu Akbar. Waktu kata Nabi SAW, wa amina lima ba'dal maut, orang yang cerdik ni tak apa, orang yang sentiasa muhasabah diri dan dia beramal untuk bekal selepas mati. Kemudian kata Nabi SAW, wal ajis man atba'a nafsahu hawa'a, dan orang yang lemah ni, orang yang sentiasa menurut hawa nafsu. Tuan-tuan, nafsu ni dia suka apa tuan? Kalau kita tengok buka kitab Bahrul Mazi kan, bagaimana neraka dicipta. Bila neraka dicipta tu kan Allah SWT panggil Jibril AS. Kau pergi tengok satu tempat, saya ringkaskan hadis dia, riwayat Imam Tirmizi. Dia kata pergi tengok satu tempat yang aku nak seksa hamba-hamba aku yang engkar pada aku. Pergi tengok nama tempat tu neraka. Pergi tengok, Jibril pergi tengok patah balik. Dia kata aku bimbang ya Allah. Aku bimbang, tak ada hamba kau yang tahan dengan seksaan neraka tu. Kata Jibril. Kemudian kata Allah SWT, pergi tengok sekali lagi apa yang aku dah buat dekat neraka tu. Pergi balik Jibril, pergi tengok balik. Tak ada Jibril kata, baru lah tengok. Baru je balik tengok. Takkan nak tengok sama. Tak ada. Dan pergi tengok. Balik-balik dia sebut, sebab dia kata aku bimbang neraka kau tu. Aku bimbang ya Allah, tidak ada hamba-Mu yang terlepas daripada masuk ke dalam neraka. Sebab neraka tu dilingkari oleh perkara-perkara yang disukai oleh nafsu. Mana tu nafsu ni yang bawa kita pada neraka. Ini peringatan untuk saya tuan-tuan, jangan ingat saya alim lah, tak ada tuan, sama je. Kan? Jangan tengok ustaz cakap bagus ni, tak ada kan. Kadang subuh pukul 7 kan, itu je. Jangan sombong, kita manusia, semua ada kelemahan masing-masing. Cuma nak cerita tuan-tuan, nafsu ni dia suka apa? Ni kalau ikut ni baik tidur kat rumah, kami sedap tidur kat rumah ni. Orang sejuk ni kan. Main-main tu. Baik tidur kat rumah, duduk.
Buat apa datang surau masjid? Kat rumah tak boleh semayang. Tu setan mula-mula dia kacau. Kat rumah tak boleh semayang ke? Baru susah payah pergi masjid buat apa? Semayang kat rumah sudah lah. Dalam musim penyakit ni. Nampak? Dia bagi itu. Dan nafsu bawa gitu. Dan kita orang manusia yang lemah ni, kata Nabi SAW, orang yang sentiasa menurut hawa nafsu dia. Ikut nafsu dia. Apa nafsu dia nak, dia ikut. Nak makan, tak ada kira peduli tu. Tak ada dia kata nak puasa sunat ke, tak ada. Kira nak makan dia kerja. Sebaliknya bulan Ramadan tu datang menyusahkan dia. Payah lepas pagi biasa sarapan dia tak. Alah, boleh sarapan kena tertarik apa semua, boleh kena vape. contoh kan. Tiba-tiba Ramadan nak menyusah tu. Bagi dia menyusahkan. Nampak? Sebab nafsu tak suka. Nafsu suka ke arah tu. Dan kata Nabi SAW, wa tamanna 'ala Allah, dan sentiasa angan tinggi tuan, untuk dapat keampunan daripada Allah SWT. Tuan, dia tak semayang, dia tak apa, puasa tidak, sedekah tidak, apa tidak, tapi angan tinggi nak dapat keampunan daripada Allah SWT. Nampak? Jangan main kan. So sambil duduk kan, tak buat semayang, tak apa semua, minta ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga Firdaus. Kemain kan. Minta syurga tak ada bawah tu, minta syurga atas terus. Sedangkan dia semayang tidak, apa tidak. Tak usah kata syurga, pergi minta kerja dengan company mana-mana pun, datang saya nak minta kerja ni, saya nak minta gaji dalam 18,000, boleh ke? Kau nak minta kerja apa? General Manager. Apa kelulusan ada? Lulusan apa pun tak ada. SPM pun tak ada. Surat pajak kadai tak ada, Rahnu pun tak ada. Tiba-tiba nak kerja gaji 18,000. Memang dia panggil security memang terajang keluar ke pagar dan gila dia tu budak ni. Macam tu kat kita dengan Allah SWT. Kita tak ada usaha tuan-tuan. Nak masuk syurga betul bukan kerana amalan. Masuk syurga dengan rahmat Allah SWT. Tapi nak dapat rahmat Allah SWT kena dengan amalan. Tuan-tuan, tuan-tuan kena ingat. Baik, muslimin yang dirahmati Allah sekalian, dan tu kita kena muhasabah diri. Pagi ni kan, balik, kita tengok balik, kita renung balik apa yang kita dah lakukan sebelum ni. Tuan-tuan, percaya insya-Allah, mudah-mudahan Allah SWT berkati hidup kita. Kan, kita hidup, kita perhatikan umur kita, saya sebut dah tadi. Umur kita tak lama tuan. Kawan saya umur baru berapa tuan? Saya pun tua lagi. Budak air baru 35 meninggal dah, kanser dalam perut tuan. Ni penyakit ni jangan buat pasal tuan. Penyakit sekarang ni macam, kalau dulu zaman dulu habis penyakit pun 2-3 penyakit dia kan. Kita dengar penyakit. Sekarang ni macam kanser tu. Kanser, kalau kita dengar kanser tak penyakit ni takut kan. Kanser kulit, kanser darah, kanser prostat lah, apa macam tu. Dan kanser ni kalau dah melekat lah, saya tak pandai, saya bukan doktor, tapi dia orang cerita lah, kalau dah melekat tu memang payah nak buang lah. Dia nak buang boleh, mati lah. Tu je. So, kalau kita tak muhasabah diri dalam keadaan hidup kita yang semakin, sekarang ni pun tuan-tuan kan, kita punya waktu pun sekarang singkat kan. Kalau macam kita dah udak dulu, daripada pagi nak nyampe ke petang tu kan main lama rasa tak? Sekarang ni saya sambil duduk buat kerja tu tahu dah zuhur. Sekejap nah masuk tu. Batu kata Ali bin Abi Talib, 4 amalan yang paling berat timbangannya. 4 amalan yang paling berat timbangannya apa? Memberi maaf di saat kita marah. Yang ini payah kita nak buat kadang tak? Tengah-tengah marah ni orang nak beri maaf pada orang payah. Jangan buat pasal tuan, kita manusia. Allahu Akbar. Saya ringkaskan, menderma di saat miskin, dah tengah tak ada duit, tiba-tiba orang minta sumbangan, minta sedekah, agak-agak macam mana. Lepas tu kata Nabi SAW, bila ada orang tanya, ayuth falaka afdal, bila masa yang afdal sedekah ni? Kata Nabi SAW, kamu sedekah ketika mana kamu sihat. Saya sebut dulu tazkirah Jumaat sini kan, nak sedekah time sihat. Time sakit pun nak sedekah payah itu. Pasal time sihat ni macam-macam kendak ada. Duit ada, ni nak berdarah, nak berjalan, makan angin, beli kasut, beli baju, baju rare. Main sekarang ni. Buat. Nak sihat, dia tu. Time sihat itulah. Itu kena sedekah. Baik, kemudian kata Ali bin Abi Talib lagi, dia kata berbuat iffah ketika sendirian. Kita tengah duduk sorang-sorang ni, kita berjaya kawal diri kita supaya tak buat benda-benda yang tak senonoh. Dapat kita, saya sebut saja lah. Kalau tidak, Malaysia tak jadilah tempat keempat dunia.
Singapura yang liberal tu pun nombor 8 tuan. Yang kita maki Singapura tu kan, liberal lah, apalah, komunis lah macam tu, nombor 8. Malaysia nombor 4. Allahu Akbar. Tuan. Pasal bila seorang ni lagi payah. Bila seorang, benda semua kat tangan sekarang ni. Sekarang ni dunia tanpa sepadan. Kan? Langit terbuka dia panggil. Jadi nak buat nak kontrol diri tu susah, kecuali betul-betul kita boleh. Sebab tu dia kata berat timbangan dia. Amalan ni berat timbangan dia. Kalau kita boleh kontrol diri kita, insya-Allah. Kemudian yang keempat kata Sayyidina Ali karamullahu wajha berkata benar di hadapan orang yang ditakuti ataupun yang diharap jasa. Itu nak tegur orang yang tak betul. Kan? Datang dalam masa yang sama nak serah borang, minta sumbangan. Contohlah kan. Contoh agak-agak nak tegur tak agak-agak. Kita nak jumpa lah, kita jumpa orang besar-besar ni kan, tengah minum arak, sambil tu dia minum arak depan kita. Contoh ni. Kan? Sambil tu kita baru nak minta borang pula, baru nak bagi borang buat nak minta sumbangan. Agak-agak nak tegur tak agak-agak. Kalau tegur orang habis dia koyakkan borang sumbangan ni kan. Kat situ kalau berani tegur ke champion lah. Tuan Allahu Akbar tuan. Tuan saya selalu sebutlah dulu sebelum ni kita ingat Abang Boceng, Allahu Akbar, Allah irham. Syekh Umar apa lah, lupa nama dia. Syekh Umar Mukhtar apa nama. Kan, lebih kurang lah. Tengok dia meninggal macam ni tuan. Allah muliakan tuan. Penuh masjid. Melempah orang ikut dia masjid. Kan? Sebab dia pemurah. Nak ikut nak tengok dia pakai jubah, payah tak, kecuali atas pentas Raja Lawak Mega. Nak tengok dia pakai jubah, pakai kopiah tu atas pentas Maharaja Lawak Mega tuan-tuan. Kita ni kalau tengok Maharaja Lawak Mega tu kira habis tu, puak-puak ni habislah, buat orang lara ni neraka lah. Kita kalau menghukum orang kan memang cepat lah kan. Tuan tengok Allahu Akbar. Tengok Allah muliakan kematian ni macam mana. Allahu Akbar. Kita yang pakai jubah hari-hari ni, pakai kopiah ni, Allah. Kopiah ni pun kadang-kadang mandi pun pakai, tak tanggal. Punya nak jaga, nak tunjuk beragamanya kita ni, belum tahu Allah muliakan macam tu. Kadang kita ni pakaian agama tapi perangai Yahudi. Dan mulut kita tak jaga mata, tak jaga tangan. Walaupun penampilan kita beragama, penampilan kita Islam, penampilan kita mengikut sunnah. Kadang kita tak kontrol, mulut kita jahat. Mata kita liar. Batu sebab tu muhasabah diri. Muslimin yang dirahmati sekalian, mudah-mudahan saya rasa cukup pagi ni sambungan kita pada malam tadi. Mudah-mudahan pertemuan kita insya-Allah mendapat kerahmatan dan keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang saya sampaikan, kalau yang baik ambillah pengajaran dan iktibar. Tuan-tuan ya, sama-sama kita amalkan. Saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa dalam kuliah saya pada pagi ini, dan insya-Allah ada rezeki, ada jodoh, ada umur, kita jumpa lagi insya-Allah. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.